Tertuduh telah dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah pada Julai 2016 kerana membunuh seorang wanita. Bagaimanapun, pada bulan Disember tahun yang sama, Mahkamah Rayuan menghantar kembali kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula selepas memutuskan sabitan kes tidak selamat. Ini kerana tertuduh pernah menerima rawatan psikiatri pada waktu kejadian. Adakah tertuduh akan terlepas dari hukuman mati? Dapatkah pihak pendakwa membela nasib mangsa? Ikuti kupasan selanjutnya. Rohani Hashim telah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Kehidupannya sama seperti suri rumah yang lain, tetapi ada sesuatu yang mengganggu fikirannya. Dia sebenarnya telah menjalinkan hubungan sulit dengan seorang lelaki. Dia yang berasa bimbang perbuatannya terbongkar, nekat untuk memutuskan hubungan sulit itu. Pada September 2014, dia ke rumah Khalid, kekasih gelapnya, untuk memutuskan hubungan. Sewaktu di rumah Khalid, hanya mereka berdua sahaja yang ada. Khalid tiba-tiba naik hantu apabila mendengar perkara itu. Kepala rohani dipukul dengan spana. Tidak cukup dengan itu, Khalid menghentak kepala rohani berulang kali di tiang seri rumahnya. Setelah melihat tubuh rohani yang kaku tidak bernyawa, dia membaringkan jasad itu di ruang tamu dan menutup dengan selimut. Anak saudaranya yang tinggal bersamanya pulang tidak lama kemudian. Dia melihat bapa saudaranya berbaring di sebelah rohani yang kelihatan seperti tidur dan tidak mensyaki apa-apa. Walau bagaimanapun, keesokan pagi, dia terkejut apabila melihat ada kesan darah pada permaidani dan sofa. Dia segera memaklumkan kepada ibunya yang merupakan kakak Khalid. Wanita itu kemudian bersama anaknya ke rumah Khalid untuk mengetahui apa yang berlaku. Ketika sampai di rumah, adiknya itu tidak ditemui. Dia kemudian terkejut apabila melihat tumpukan darah seperti diberitahu anaknya. Jirannya juga memaklumkan ada melihat Khalid membawa cangkul ke kawasan semak berhampiran. Dia kemudian memeriksa kawasan yang dimaksudkan sebelum menemui bara api. Apa yang mengejutkan, dia juga nampak cebisan daging, gigi dan tulang di situ. Pihak polis dihubungi dan pasukan forensik dihantar untuk melakukan siasatan lanjut. Cebisan daging dan tulang yang ditemui disahkan milik rohani. Khalid kemudian ditangkap ketika bersembunyi di rumah kawannya di Kulim. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Ketika disoal siasat, Khalid mengakui membunuh mangsa apabila mangsa memberitahu ingin memutuskan hubungan dengannya dan bertambah berang apabila mengetahui mangsa sebenarnya sudah berkahwin. Dia juga mengaku membakar dan menyembunyikan rangka dan anggota tubuh mangsa yang lain di dalam plastik hitam yang dijumpai oleh polis. Pada Julai 2016, Mahkamah Tinggi menjatuhi hukuman mati ke atas Abdul Khalid Mat Isa, 43 tahun, selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh Rohani Hashim, 30 tahun, di rumahnya di Jalan Pengkalan Datuk Keramat di Bukit Tengah, Bukit Mertajam, antara jam 3 petang pada 29 September 2014 dan kira-kira jam 6.40 petang 1 Oktober 2014. Bagaimanapun, pada Disember tahun sama, Mahkamah Rayuan menghantar balik kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula selepas memutuskan sabitannya tidak selamat. Ini kerana tertuduh pernah menerima rawatan psikiatri pada masa kejadian berlaku. Ketika perbicaraan semula, Abdul Khalid sekali lagi mengaku bersalah atas pertuduhan walaupun diwakili peguam. Hakim kemudian mensabitkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh disahkan layak dibicara dan membuat pengakuan. Pada 30 April 2019, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan hukuman gantung sampai mati kepada tertuduh atas kesalahan membunuh teman wanitanya selepas berpuas hati tertuduh memahami sifat dan pengakuan bersalah serta akibat pengakuannya itu. Semoga kisah ini menjadi iktibar kepada kita semua. Bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Subscribe channel Detektif Mina untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.